Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summal gharibu, kita di muka surat 111. Summal gharibu min ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ahwalihi gharibatun wa huwa dalilun ala sidqihi wa i'anatullah ta'ala lahu annahu qallaba halal ummati allati qama bainaha wa hiya ummatun jahiliyatun ma'musatun fi biharil jahalati wad dalalat fil ibadati wal adas wa rafa'aha min qadidir razaili ila awjil fadaili fabaddala jawraha bil insafi wa khushunataha bil layni wa jahlaha bil ilmi wal ma'rifati wa adawatahu bil mahabbati wal ulfati wa muharabataha al jawriyata bis salami wal amani wa shiqa'aha bin na'imi wa dalalaha bil huda ila siratil mustaqimi wa isyanaha bit ta'ati wa firqataha bil jama'ati wa dha'faha bil quwwati wa khiyanataha bil amanati wa fuhsyaha bil iffati wa siyanati wa qurkana. Kita sekalian minta sekali syukur Allah Subhanahu wa taala anugerah limpah kurnia dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam, alhamdulillah. Dia bagi kita pula satu keadaan dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dan ada environment memudahkan kita faham Islam, dapat kita hidup sebagai orang Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita nikmat besar lagi, kesedaran untuk belajar dan memahami apakah dia ajaran Islam, khasnya mengenal Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, dan dia jadikan kita ada kehendak, keinginan untuk belajar dan memahami, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala hantarkan. Syukur Allah Subhanahu wa taala beri pada kita keupayaan, kelapangan masa dan keterbukaan hati untuk boleh berada dalam satu majlis ilmu pagi ini, meneruskan kuliah Tuha kita, bacaan daripada kitab Husnul Hamidiyah, insya-Allah. Kita masih duk bicara mengenai keadaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ikut kita baca panjang bicara hari itu mengenai kepribadian, tingkah laku, akhlak, begitu juga bentuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang adalah sangat luar biasanya. Kita masih nak sambung di situ, masih menceritakan perkara-perkara luar biasa yang ada pada Nabi SAW yang menunjukkan benar dia adalah Nabiullah Rasulullah, dan datang dia ni memang untuk jadi rahmatul lil alamin, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah taala, summal gharibu min ahwali sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, al-gharibu, yang pelik, yang ganjil, yang janggal, min ahwali Rasulillah, daripada kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ahwalihi gharibatun,
Jadi asalnya dia nak sebut ada perkara pelik kan. Bahkan kata dia pada Rasulullah ni, dia kata kullu ahwalihi gharibatun. Dia ada bubuh sengkang-sengkang tu kaedah bahasa Arab yang ni dipanggil jumlah mu'taridah. Maksudnya dia ayat menengahi antara ayat besar yang dia sebut, yang ni ayat kecil menengahi antara ayat besar. Yang tu kot bahasa-bahasa Melayu kita. Kita ada istilah ayat kecil, ayat besar. Ni wa kullu ahwalihi gharibatun, ni dipanggil ayat kecil daripada ayat besar dia. Sumal gharibu min ahwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dalilun ala sidqi. Yang tu adalah ayat besar ni. Jadi kata dia Rasulullah ni, semua keadaan Rasulullah adalah gharibah, adalah pelik, ganjil, luar biasa. Bahasa orang putih sikit lagi menunjukkan hebatnya keadaan Rasulullah ni, dia miracles. Semuanya adalah miracles. Wa huwa dalilun wa huwa al-gharib min ahwali Rasulillah ni, benda yang pelik luar biasa berlaku pada Rasulullah ni adalah dalil, dibukti di atas ala sidqi, benarnya Rasulullah yang dibawa agama Islam ni bukan daripada diri dia, bukan belajar daripada manusia, tapi datang daripada pencipta manusia, Allah SWT yang wahyukan pada dia dan mengajarkan semua perjalanan agama ni yang dapat bimbingan khas datang daripada Allah Ta'ala, nisbah dapat wahyu melalui perantaraan Jibril AS. Baik. Jadi semua keadaan pelik Rasulullah ni dalil atas benar Rasulullah, wa i'anatullahi ta'ala lahu, dan di atas bantuannya Allah Ta'ala, membantunya Allah Ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah ni memang mendapat bantuan sepenuhnya, dapat support sepenuhnya daripada Allah Ta'ala untuk menjayakan misi dia sebagai penutup Nabi dan Rasul. Cuma Allah Ta'ala bagi bantuan kepada Rasulullah, tetap Allah Ta'ala dia tak menyalahi peraturan sunnah dijadikan makhluk ni atas proses sabab musabab. Kalau semua yang ada pada Rasulullah ni istilah pelik betul meneruja kan, sampai istilahnya takkan ada orang yang tak beriman dengan Nabi, tak ada lah macam tu. Pasal dia melalui proses, ada benda tetap kena fikir, kena berakal. Bahkan Rasulullah sendiri, apa yang dia cerita bab ketuhanan, kalau orang berfikir, berakal, memang boleh faham betul-betul apa yang Rasulullah ajar. Tapi kalau orang pendek akal, sentot akal, buhi bahasa itu, orang yang tak reti memikir, tak boleh menilai mana hak dan batil, yang tak dipengaruhi oleh nafsu, oleh syaitan, oleh iblis, memang tak boleh nak pandang pada Rasulullah sendiri, dan dialah dalil benar apa yang dia bawa. Dia adalah utusan Allah Ta'ala, dan dia tak boleh kenal pun siapa Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah, mensyariatkan kepada kita ni melalui Nabi SAW untuk mengajar pada kita macam mana peraturan hidup yang sepatutnya kita kena lalui itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sama juga macam mana dia beri petunjuk kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita macam mana ulama-ulama dan pewaris Nabi dulu, orang soleh, salafus soleh dulu, yang Allah Ta'ala telah beri petunjuk dan hidayat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri juga hidayat kepada kita yang nak mengaji, yang terus nak memahami selok-belok perjalanan agama ni, khasnya pada kita bicara ni, nak memahami dan intikad sungguh bahawasanya memang Rasulullah ni adalah manusia biasa, luar biasa. Walaupun dia manusia, dia bukan macam manusia biasa. Khasnya dalam perjalanan batin dia, apa yang dia ajar kepada kita, dengan itu kita nak pempajakkan selawat dan salam atas dia, insyaAllah. Pasal kesan daripada beriman pada Rasulullah ni, faham kedudukan dia, martabat dia. Satu pelajaran yang kita kena faham nanti adalah kena banyak selawat dan salam atas dia. Tambah pula kita ada akidah akhirat esok Rasulullah lah yang akan mensyafaatkan kita. Kita ni baik macam mana pun, hebat macam mana pun, masih memerlukan kepada syafaat Nabi SAW. Yang tu kena telan juga elok-elok. Sekali lagi sebut, kita ni hebat macam mana pun, bohlah bahasa hebat tak. Padahal tak ada hebat mana pun, bohlah bahasa hebat tu. Kadang-kadang kita rasa kita hebat. Hebat macam mana pun, tetap kita akan bergantung kepada syafaat Nabi SAW. Hatta bayang tengok, di akhirat esok, di padang mahsyar esok, orang yang berpangkat Nabi Rasul pun, bahkan yang ulul azmi pun, bahkan yang ada pangkat dia namanya Khalilullah, ada yang Kalimullah, ada yang Ruhullah, ada yang Najiullah, ada yang Khalifatullah. Allahumma salli wa sallim.
Macam-macam gelaran yang Allah Ta'ala beri ada kepada Nabi-Nabi dan Rasul dia, semuanya tu istilahnya akan tetap bergantung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya atas fahaman akidah kita, syafa'atul uzma, maksud syafaat yang paling besar Allah Ta'ala akan beri adalah hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Rasulullah ni istilahnya menghadap, memohon pada Allah Ta'ala supaya dimulakan di padang mahsyar tu untuk dimulakan perhitungan semua manusia ni, selagi Rasulullah tak berhadap, yang tukut bahasanya, selagi tanpa ada rekomendasi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tak akan bermula proses perjalanan menyelesaikan pembicaraan di akhirat esok. Bayang. Jadi kalau kata Nabi Rasul pun istilahnya berhajat dan bergantung kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, syafaatul uzma tu, apatah lagi muka sekupang kita ni. Satu saya guna bahasa, hebat macam mana kita pun, pastinya kita akan berhajat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kena banyak selawat dan salam atas ini. Satu, kalau ada orang berpahaman, dia kata tak perlu pun kita nak dapat kasih Nabi, banyak nak selawat. Yang penting kita mesti akidah betul, amalan banyak-banyak, buat amalan banyak-banyak. InsyaAllah yang nanti amalan kita selamat yang kita. Jaga sikit akidah tu. Kalau ada faham yang ni, jaga, kena betul akidah tu. Apa? Dia tak ada akidah dengan Nabi SAW. Dia tak ada istilahnya iman dengan Nabi SAW. Siapa dia Nabi Muhammad SAW? Pasal antara akidah kita, khasnya dalam mengikut apa yang telah disyarahkan oleh para ulama untuk guru kita tentang apa maksud Muhammadur Rasulullah tu. Kalau kita tak belajar betul-betul, memang kita tak faham apa kedudukan Rasulullah. Kita hanya akan faham Nabi Muhammad utusan Allah, takat tu saja. Sedangkan tak ada akidah, tak ada pergantungan hati, tak ada pertautan hati, tak ada rasa cinta kasih kita pada Nabi SAW. Salah pun akidah. Bahkan kalau saya nak sebut gini, kita kadang-kadang yang ada hanya menjadi ajar apa? Ajar kasih kepada sesama Islam. Itu ada. Ajar kasih kepada Rasulullah tak ada. Saya nak sebut nisbah saya punya pendidikan. Saya punya sekolah kebangsaan dulu. Saya kata sekolah kebangsaan lah, pasal umumnya kita dapat pendidikan sekolah kebangsaan. Saya dulu pun sekolah kebangsaan juga. Sampai SPM. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak kata apa? Pelajaran yang kita belajar dalam pendidikan Islam di sekolah kebangsaan ni, antara hadis yang kita belajar, hadis apa? Cukup masyhur hadis ni, rasa saya semua apa? Yang satu sebaya dan selibus yang saya terima zaman saya lah. La yu'minu ahadukum hatta, sambung mana? Lagi liakhihi ma. No. Ada yang orang boleh menyambung. Kok ada orang tak boleh nak sebut tu satu hal lah. Apa maksudnya? Takkan sempurna iman seorang pada kamu, tu terjemah yang dah disyarah oleh ulama. Sehingga dia kasih pada saudara dia sama Islam, macam mana dia kasih pada diri dia sendiri. Hadis menceritakan kena kasih pada sesama Islam ada. Tapi hadis menceritakan kasih pada Nabi SAW, kita tak pernah diajar dia. Sedangkan ada hadis yang Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Ada hadis Rasulullah sebut, dan bukan la yu'minu ahadukum la tu'minu hatta akuna ahabba ilaika. Saya tak ingat kata Rasulullah tu ke siapa khitab tu. Tak sempurna iman kamu sehingga aku ni adalah orang yang paling kasih pada kamu. Mak ayah kamu bukanlah, isteri, anak, harta benda apa semua kalah. Aku adalah nisbah makhluk ni, aku adalah orang yang paling dikasihi, kata Rasulullah. Rasa saya tak ada dalam silibus. Betul ya? Betul yang saya kata kan? Tak ada dalam silibus. Tak pernah ada yang kita tak pernah jumpa pun hadis tu. Tak pernah dengar pun hadis tu. Sedangkan besar tu buat akidah tu. Sedangkan akidah kita sebelum nak kasih pada sesama Islam, besar sekali kasih kita pada makhluk ni. Kasih siapa? Kasih pada Rasulullah SAW, mengatasi segala-galanya. Hatta lebih kasih daripada diri kita sendiri. Hatta biar tak berdoa kat kita, tapi jangan tinggal selawat atas Nabi. Dengar rela ayat tu. Hatta ni, sekali lagi sebut, biar kita tak berdoa atas diri kita, pasal terlalu sibuk sangat untuk berselawat dan salam atas Nabi SAW. Dengar rela ayat tu. Biar kita tak berdoa atas kita, payah no, tak doa atas kita. Tak berdoa kat kita pun tak apa, tapi jangan tinggalkan selawat atas Nabi dan selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang macam mana?
Duk sibuk berdoa, tak ada langsung untuk berselawat atas Nabi. Doa tu bagus, betul. Tapi ada apa nak sebut, tertib, cara hidup, kaifiat hidup yang Muslim style, mukmin style. Apa nak sebut? Orang kaedah orang Muslim, orang mukmin yang betul-betul beriman pada Allah Taala dan Rasulullah ni, ada akidah pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak tepat macam mana yang telah diajar oleh baginda Nabi SAW, yang diasuh pada para sahabat, yang didapati oleh tabi'in, oleh ulama tutup guru kita dulu, para awliya kita. Macam ni mereka hidup, akidah mereka pada Allah Ta'ala dan Rasul sangat hebat. Bahkan hidup mati dia atas akidah Allah ni ma'bud, Muhammad SAW adalah mahbub. Allah sebagai ilah yang mesti menunjukkan keberhajatan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ni apa? Nabi Muhammad ni ada perasaan cinta dan kasih kita melebihi daripada diri kita sendiri. Tak ada apa yang kita kasih ni sebab makhluk ni, melainkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Mak ayah kita pun kalah. Dan kita kasih mak ayah kita banding yang kasih Rasulullah lebih lagi. Ada pelajaran ni nak faham itu. Cuma asal nak sebut kata Rasulullah ni, semua keadaan yang ada pada dia adalah menunjukkan mukjizat dan benarnya apa yang dibawa. Dia ialah memang dapat bantuan daripada Allah Ta'ala semata-mata, dan kena ada besar kasih, akidah dan cinta kita pada Nabi SAW ni, khasnya dalam memperbanyakkan selawat dan salam. Satu, kalau duk belajar Rasulullah, akhlak dia, peribadi dia macam ni, sifat tingkah laku dia, istimewa dia, kita mengaku dia utusan Allah Ta'ala, tapi hidup tak ada selawat dan salam atas Nabi, ada something wrong, ada masalah tahu mana? Tak ada perasaan cinta ke Rasulullah, tak ada. Apatah lagi kalau zaman ni sebut cinta ke handset lebih lagi, cinta ke harta lebih lagi, cinta ke pangkat lebih lagi. Mengejar pangkat ni sampai tak munasabah dapat pangkat dah, kejar dapat pangkat ni, berangan-angan dah nak dapat pangkat tu. Apa dia? Jadi Perdana Menteri. Oh, contohlah kasar sikit ayat tu. Hamba tak faham, diam. Hamba faham? Faham lah dia orang ni. Muda-muda dah faham politik. Yang tu hamba tak faham. Tapi tak faham ni. Buat kita bicara ke Rasulullah. Satu ulama Granada disusun tutup guru, institusi pengajian. Dia apa? Dia buat kumpulan-kumpulan tu lah. Qasidah, burdah, buat apa? Itulah matlamat dia. Bukan nak tunjuk suara kita sedap. Sedap apa? Oh, pandai pula. Kita pula goreng main apa? Main apa? Tabla. Kan? Apa? Darbuka. Darbuka. Ya, hamba pun tak tahu nama. Goreng tu lah. Bukan dia nak cinduk kasih dia pada Rasulullah, tapi macam mana? Nak tunjuk kata dia goreng main darbuka tu, semua orang kagum tengok kehebatan dia. Habis kau penat aja selawat. Orang selawat nak dapat kasih kat Nabi. Dia selawat untuk menunjukkan kehebatan diri. Rosak. Sikit lah ke sana. Baik, Rasulullah ni memang dia pelik. Memang semua apa yang ada pada dia adalah miracle sebelaka. Dan semua tu pastinya dapat bantuan daripada Allah Ta'ala. Tanpa anugerah dan bantuan daripada Allah Ta'ala memang tak ada apa-apa. Bahkan bukan saja pada Rasulullah, semua makhluk pun memang keadaan macam tu. Apa dia? Takkan ada makhluk ni yang dia boleh ada keberadaan sesuatu, melainkan semuanya adalah semata-mata daripada anugerah dan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Satu, dia ajar kita berakidah ni, kefahaman kita pada Allah Ta'ala mesti betul. Pasal Rasulullah dia akan ajar kat kita pun, itulah dia ajar dulu. Apa dia? Mesti akidah kita dengan Allah Ta'ala betul. Takkan ada apa yang ada pada kita ni, melainkan semuanya adalah datang daripada anugerah limpah kurnia. Dia tak belah ihsan yang datang daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada campur tangan daripada kita sama sekali. Tu akidah soal kita dengan Allah Ta'ala. Kalau ada kat kita pun, bagi faham makhluk adalah kedudukan makhluk,
makhluk tak akan memberi bekas untuk mendapat satu, tapi ditaklif pada kita untuk membuat sabab-musabab. Sabab biarkan duduk martabat sabab saja. Hati kita pada musabbibul asbab, hati pada Allah Ta'ala. Kita buat kerja hebat macam mana pun, hebat besar tu bukan rasa pada diri kita, kebolehan kita, apa yang kita dapat, apa yang hasil kat kita. Tapi hebat tu adalah rasa tu Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tak ada dah selain pada Allah Ta'ala nak letakkan akbar tu. Jadi merasakan ataupun ta'zim, takbir pada Allah Ta'ala ni 24 jam. Ini akidah kita. Bagi betul dengan Allah Ta'ala. Masih yang sama pula, kita pula dapat petunjuk macam ni, macam mana? Adalah hasil daripada rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita melalui sabab dia besar sekali, Muhammad SAW. Itu akidah kita. Baik. Masih saya nak syarah tentang akidah kita ke Allah Ta'ala, ke Rasulullah SAW. Itu memang teras kita. Belajar akidah ni, itulah teras dia. Kita belajar akidah ni, khatam kitab apa pun, berguru yang guru mana pun, kalau tak boleh istilahnya kenal Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala, merujuk ke Allah Ta'ala, merasai apa yang ada pada kita, anugerah limpah kurnia Allah Ta'ala, adalah semata-mata pemberian daripada Allah Ta'ala. Tak ada campur tangan makhluk. Makhluk ni tetap kedudukan dia makhluk. Tak ada apa kedudukan makhluk melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Dan makhluk, sebesar-besar makhluk, semula-mula makhluk adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dialah sebab adanya makhluk lain. Pasal perantaraan untuk ada makhluk lain ialah melalui Nabi Muhammad SAW ni, atau istilahnya dialah jadi wasilah, dialah jadi sebab rahmat Allah Ta'ala, dengan sebab tu dijadikan semua makhluk. Tak ada akidah ni, maksudnya belum selesai akidah. Belum faham lagi perjalanan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum jelas lagi tauhid dia. Belum lagi. Baik. Jadi benda pelik yang ada pada Rasulullah ni, antara dia apa? Tak, dia nak cerita. Al-gharib daripada keadaan Rasulullah ni, annahu. Rasulullah ni, pelik dia apa? Tak? Dia lah qallaba halal ummati allati qama bainaha wa hiya ummatun jahiliyatun ma'musatun fi biharil jahalati wad dalalat fil ibadati wal adat wa farafa'aha min qadidir razaili ila aujil fadaili. Ini secara umum dia sebut apa yang pelik dari Rasulullah. Kata Rasulullah ni, dia qallaba, dia telah menukar halal ummati, keadaan umat. Umat mana? Umat ni umat yang Rasulullah masa tu dia hidup kat situ, umat Arab lah. Alati umat yang ada zaman Rasulullah ni, itu asal zaman Rasulullah. Dan juga dengan sebab Rasulullah ni, walaupun dia dah wafat, mana-mana umat yang sezaman sekalipun, yang setara macam mana umat jahiliah zaman Rasulullah, kalau yang datang kepada dia ialah betul-betul orang yang membawa panji-panji yang dibawa oleh Nabi SAW, pasti akan buat macam mana Rasulullah boleh buat. Tapi kan Rasulullah paling pelik, dia telah tukar keadaan umat alati qama bainaha, yang Rasulullah berdiri baina ummah ini, wahia ummatun jahiliyah. Padahal umat yang Rasulullah sedang berada tu, masa Rasulullah dibangkit sebagai Nabi Rasul tu, adalah umat jahiliyah. Istilahnya umat jahiliyah. Ma'musatun fi biharil jahalati wad dalalat. Ma'musah, ghamasa. Kalau rasanya ada titik tu sedap lagi. Amasa, maghmusah, yang tenggelam dalam laut jahil wad dalalat. Sedap faham tulisan tu, patutnya koin maghmusah, ghamsi. Tenggelam ataupun lemas dalam laut jahil dan sesat. Itu bahasa sastra sikit lah. Dia orang ni duduk dalam laut ke? Bukan. Tapi seolah-olah dalam keadaan lemas dan karam dengan sesat dan jahil. Satu panggil jahiliyah. Jahiliyah tahap mana? Baca menulis tak tahu. Oh tu jahil, tahap jahil. Orang kata apa? Jahil teruk sangatlah sampai menulis membaca tak kerti. Rasulullah dibangkitkan dalam keadaan itu. Fil ibadat, itu juga mereka ni tenggelam dalam keadaan jahil dan sesat ni, fil ibadat wal adat, dalam peribadatan, penyembahan, yang tu kalau nak sebut bahasa, bergantungan hidup, wal adat, dan juga dalam
tata cara hidup, kebiasaan harian, adat bahasa kita buat adat juga. Tapi masuk adat ni benda yang rutin harian dia, dalam keadaan istilahnya jahil sesat. Banyak ketentuan hidup zaman jahiliah tu istilahnya jahil sesat, tak faham macam mana perjalanan sebagai orang yang berakal. Apa yang pada mereka memalukan, dia akan cuba hilangkan malu tu sekalipun terpaksa bunuh anak. Tak mana tu? Pahaman jahiliah, kalau dapat anak lelaki mulia, dapat anak perempuan hina. Hina tu tahap mana? Saja dalam Quran cerita benda tu, cerita pilah untuk fahamkan situasi jahil dan sesatnya masyarakat jahiliah zaman tu. Quran sebut idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah Taala kata apa? Orang jahiliah ni, orang kafir zaman Rasulullah dibangkit jadi rasul ni, apabila kalau dia dapat mendengar perkhabaran isteri dia melahirkan anak, kalau diberi perkhabaran dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, muka ni macam ni. Kalau tanya isteri dia dah bersalin, anak lelaki perempuan. Kalau tanya bahasa istana sikit, bahasa sastra sikit, orang anjung ke orang dapur? Kalau perempuan jawab apa? Orang dapur. Orang dapur. Dhalla wajhu muswadda, muka ni macam ni. Sebut dalam Quran muswaddan, jadi hitam tu kan. Muka ni jadi hitam. Muka kita boleh ubah jadi color macam-macam. Boleh? Tak boleh ke? Boleh. Tak, saya nak gempak tak? Nak kata gempak. Saya gempak tu dah pasal gempak kan. Saya kata, bawah tu ada apa? Ular. Tak tu kan. Itu saya dah mention tu, saya dah bagi tahu dah saya nak gempak tu. Tu pun ingat ke ustaz sebut betul? Rupanya saya nak gempak je. Dah bagi cerita clue nak gempak dah pun. Tergempak lagi. Kalau tengok muka tu saya dah pucat. Nasib baik tak jerit je. Itu ya. Betul tak? Boleh bertukar muka kan? Asal muka macam ni, boleh? Tengok muka pucat, tak berdarah langsung. Macam muka mayat. Muka mayat bau putih, kuning, pucat kan? Muka pucat kan? Pucat? Kan kita sebut muka tu kan? Pucat tu bukan, muka memang pucat sungguh. Tak berdarah lah muka, pasal apa? Ni bukan muka pucat, hitam. Istilah hitam tu apa? Malu. Malu lebih malu daripada segala apa yang memalukan. Apa tengah duk ngaji ni? Sebut macam mana? Tengah ngaji apa? Tengah semayang, TV9 datang, Pondok Furqan, live, hampa semayang jemaah. Soft yang belakang tu, dia rokok-rokok, koyak kan dia. Macam terbaik nak muka. Jadi nak muka hitam. Orang jahiliah, saya nak cerita malu tu teruk mana. Macam mana? Hitam muka. Hitam muka ni macam istilah mayat. Cerita macam mana? Macam mana pun yang tu kinayah nak juga malu yang amat besar. Okey? Nak cerita apa? Sebab dapat anak perempuan dia rasa malu besar. Nak cara berfikir dah salah. Bahkan malu tu sampai tahap macam mana? Dia besarkan anak dia dalam keadaan terpaksa tanggung malu. Pasal apa? Kata dia anak perempuan ni, yang ni lah. Punca dia esok jadi zina lah, apalah, diperdagangkan orang lah. Kelepuk. Dia tahap macam mana? Dia akan tanam anak perempuan dia hidup. Bukan buang dalam parit, bukan buang dalam longkang. Tak. Hidup ni, korek lubang, ikat kaki tangan, kampus. Dia sendiri yang akan tanam. Bukan suruh orang. Punya bodoh tu. Jahil dia sampai macam tu, tahapnya tu. Sesat tu sampai macam tu. Kita sebut tu zaman jahiliah. Zaman lain ni ada zaman jahiliah tu. Ada? Tak ada lah. Ada? Lagi teruk. Yang nak tahu.
Lagi teruk daripada zaman jahiliah tu. Kita kata zaman Rasulullah teruk. Tak, zaman Nabi lagi teruk. Kalau kata tak teruk, semua orang akan jadi para sahabat. Macam para sahabat. Tak ada dia nak jadi para sahabat. Zaman kita ni lagi belakang, lagi, ya Allah, mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Ni pun macam-macam hal ni keliling kita ni. Asal nak sebut ialah jahiliah tu. Jahiliah zaman kita ada yang bunuh. Ada bunuh anak perempuan. Oi, lebih pada bunuh. Ya. Kalau anak perempuan dia tak bunuh pun, dia bela elok-elok, besar, cantik, comel, loteng. Tapi dia tak ajar akidah. Tapi dia tak ajar syariat. Sembahyang pun tak. Dia ajar matematik, sains, geografi, muhyiddin, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, hantar pergi luar negeri. Memang pandai cakap orang putih apa-apa, macam-macam kemahiran ada, tapi agama tak ada. Gila punya jahil. Bunuh dah anak dia. Bunuh anak dia. Bunuh apa? Dia bunuh iman anak dia. Bunuh dah sebenarnya tu. Kalau saya syarah kot tu lah. Berapa orang duk besarkan anak dia, sebenarnya dia telah bunuh anak dia. Kalau saya dengan dia ada tutup guru sebut, antara bunuh anak macam mana? Dia bukan bagi anak dia main pisau. Dia bukan bagi pisau cukur, pisau belit, pegang apa, striker tak. Tapi dia bagi handset. Sebenarnya dia telah bunuh anak dia. Wih, kacau sikit. Pasal apa? Bagi handset tak kena cara lebih besar daripada pisau. Pisau pun anak ni, dia takkan cederakan badan dia. Kalau dia cedera pun, Umi, dia akan kata macam tu. Betul kan? Betul kan? Tapi ada tak budak tengok handset? Dia kata, Umi, main handset 3 jam dah ni. Umi, main handset dah. Mata terbeliak dah ni. Tak mau tidur dah ni. Ada? Mana ada? Kita angkat handset tu, dia marah. Nak handset. Dia bunyi senang. Nak handset. Nak tengok YouTube. Nak tengok kartun. Nak main game. Bagi pisau tak ada itu. Bagi pisau tak nak, dia buang pisau. Tamak pula, dia tahu pisau ni bahaya. Tengok tangan ni luka. Tak. Tengok pisau pun dia dah fobia lah. Pisau, darah. Handset. Sebut yang tu apa tak tidur. Saya tak kena buat begitu. Apa jangan jauh-jauh ni. Tengok handset tu. Bukan buat yang tu. Saya nak bagi gaya lagi teruk yang ni. Jelek lidah tu. Siap gonggong ni. Nak handset tu. Ni jahiliah kita lagi teruk. Memang lagi teruk sebenarnya. Sebenarnya lagi teruk. Satu saya ngaji ingat orang tua kita. Tambah kalau orang tua kita lagi hidup kata dia. Dia kata dia, kalau 30, 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, kalau budak-budak jahat pun, jahat dia macam lain. Jahat dulu apa? Pajak pokok, main sungai, itu je lah jahat dia. Budak sekarang jahat dia lain. Lain. Tak pernah terfikir jahat tu akan berlaku macam tu. Dulu pergi sekolah buat apa? Pergi nyorok bawah jambatan. Takat tu je. Orang dulu jahat dia macam tu. Budak sekarang punya jahat. Alhamdulillah. Tak payah sebutlah benda-benda tak elok tu kan. Ada ke jahiliah ni? Sampai sekarang jahiliah. Kalau dia orang kata, zaman batu dulu tak ada pakaian. Macam mana tak ada pakaian orang zaman batu tu? Zaman lani pun ada zaman batu lagi. Betul? Ada lagi orang tak ada pakaian ke zaman lani? Ada. Ada pakaian tu dia boleh londeh satu londeh. Selamba je. Bahkan tak jadi haram pun londeh pakaian. Selamba je. Bahkan yang tu yang masuk TV dan dapat perhatian. Kalau tengok live ni, kalau macam ni berapa orang yang tengok? Kalau yang jenis pakaian londeh tu, jahiliah gila ni. Tak mahu nak sebut tu. Banyak saya sebut benda tak elok ni. Baik. Jadi Rasulullah dia datang, dia buat apa? Pelik kat Rasulullah ni. Rafaha. Rasulullah mengangkat umat ni min khadidi razail khadda. Daripada kehinaan, daripada rendahnya razail, benda-benda yang hina. Bahasa dia memang sastra gila macam ni.
Rasulullah angkat daripada kehinaan. Bahasa bulan itu razail, razilah, hina, lekeh, tak terpakai. Rasulullah angkat ila audil fadail, kepada gelombang, ombak fadail, mendapat berbagai-bagai kelebihan. Rasulullah angkat sehingga umat yang namun jahiliah ni, dia jadi yang terbilang umat yang paling baik. Bahkan atas nama umat Nabi SAW, dialah paling baik, dialah paling cerdik, dialah paling hebat, dia paling mukmin, paling takwa, paling tinggi fikiran dia, kenal Allah Ta'ala, dan kehidupan dia tak ada langsung sikit pun jatuh pada pandangan dunia ni. Bahkan matlamat dia adalah untuk mendapat redha siapa mencipta dia. Itu kot bahasa. Bila dia faham tu, kehidupan dia bertukar langsung daripada nama jahiliyah tu. Daripada masyarakat Arab ni timbul ahli sains, ahli sastra, ahli geografi, ahli matematik, ahli astronomi, ahli embryologi, ahli-ahli tentang kuman, fizik, kimia. Macam-macam hal nak sebut lah, saya tak pandai. Tapi daripada anak didik Nabi SAW, para sahabat tabi'in, tabi'in ni lah yang timbul bermacam-macam ilmu yang asalnya tak kerti baca menulis pun. Tapi mereka lah orang yang memulakan tamadun dunia. Tamadun dunia. Daripada siapa? Daripada umat yang dididik oleh Nabi SAW. Asalnya ummi, jahiliyah. Fabaddala jawraha bil insaf. Okay, yani dia nak sebut satu-satu. Panjang dia sebut belakang ni. Kata dia, badala, telah menukar Rasulullah jawraha. Maksudnya orang yang zalim di kalangan umat, jawraha, jawral ummah. Orang yang zalim di kalangan umat, orang zalim ni Rasulullah berjaya tukarkan dia bil insafi, dengan orang yang insaf. Orang zalim tukar terus karakter dia jadi insaf. Kalau dulu jahat gila bunuh orang, sekarang macam mana? Orang yang sangat memelihara nyawa, hatta nyawa nyamuk pun berkira nak bunuh. Nyamuk ni dia ketik orang, nyamuk ni tak ketik orang. Kalau nisbah, saya sebut sikit ilmu biologi buat itu. Nyamuk tak ketik orang, dia tak bunuh. Dia hanya bunuh nyamuk yang ketik orang. Bagi soalan sains ni, pandai tak jawab? Nyamuk apa yang ketik orang, yang hisap darah? Pandai lah. Dia orang nak jawab. Faham tak? Nyamuk apa? Nyamuk Cina. Kenapa pula nyamuk Cina? Kenapa? Kamu tahu kenapa jawapan nyamuk Cina? Tak tahu? Tak tahu. Dah bagi jawapan pun tak kena. Nyamuk betina saja yang hisap darah. Tak kira lah nyamuk apa pun. Nyamuk tiruk ke, nyamuk Aedes ke. Macam-macam nama jenis spesies nyamuk tu. Nyamuk yang hisap darah hanya nyamuk betina. Jadi nak bunuh nyamuk, bunuh nyamuk betina je. Nyamuk jantan tak usah bunuh. Kenapa? Nyamuk jantan tak ketik orang. Soal, nyamuk jantan dia makan apa? Dah dia tak hisap darah. Minum air sejuk, kari, air suam. Dia macam serangga-serangga lain lah, pergi gabung ke. Orang tu tak pernah tengok pun, tak pernah pergi perhati. Sampai berkira macam tu. Asalnya dulu dia lah bunuh anak dia sendiri. Dapat je iman Rasulullah yang didikan macam mana? Nyamuk orang berkira nak bunuh. Kalau kata ada serangga yang membahayakan, misalnya semut, dia tak akan bunuh dengan cara yang istilahnya zalim. Nak gunakan api, memang Rasulullah tak bagi itu satu hal. Tapi dia kata, dia tak akan gunakan satu cara bunuh yang kalau yang tak memudaratkan pada manusia, dia tak akan usik semut tu. Semut yang kalau binasa pun, dia tak akan membinasa dengan cara zalim. Antaranya memusnahkan dia dengan api. Bubur minyak, petrol, saja buh. Ataupun beli dapur yang macam penyembur orang duk salai ayam lepas proses tu kan. Cucuk api tu.
Api tu. Dia tak akan bunuh dengan cara macam tu. Dia akan ada perasaan, aku tak akan buat macam ni. Rasulullah boleh tukar. Hebatnya Rasulullah boleh tukar. Apa dia buat? Dia buat apa? Dia buat apa boleh tukar masyarakat macam ni? Ya, dia ubah hati, ubah kenal, faham la ilaha illallah. Orang yang faham la ilaha illallah memang dia boleh berubah, totalnya berubah. Kita ni tak boleh berubah pasal kita tak faham la ilaha illallah. Saya faham dah Ustaz, tak faham lagi. Saya tak kata orang lain. Saya pun tak faham lagi. Ada benda yang tak faham ni, rasa je faham. Satu sudut mungkin kita faham, tapi kefahaman kita belum dapat faham macam mana umat yang telah diubah oleh Nabi SAW. Yang Rasulullah berjaya mengubah dia. Bayang tengok Rasulullah bagi penjelasan gila macam mana. Sampai satu tahap umat yang zalim gila punya boleh jadi insaf. Berubah. Total punya berubah. Istilahnya pusing 360. Bukan 90 darjah. Bukan kona sikit tak. Pusing terus. Dulu zulumat, sekarang nur. Dulu punya jahat, sekarang punyalah baik. Punyalah taat. Punyalah sensitif. Dulu punya bengih, sekarang kaki menangis. Macam mana berjaya Rasulullah ni? Satu kalau sebut siap jawapan tu, berjaya Rasulullah pasal apa? Pasal asas ajarnya Rasulullah pada umat jahiliah ni, dia ajar apa? Dia ajar kita. Dia kenalkan manusia, siapa Allah, siapa makhluk, dan macam mana perjalanan makhluk untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Tu besar dia punya konten ajaran dia. Dia punya kesimpulan dia macam tu. Cuma sejauh mana yang kita dah dapat hadam betul-betul akidah yang telah diajar oleh Nabi SAW selama ni kita hidup, boleh tak memang kita boleh bertukar daripada jahiliyah tu kepada satu masyarakat yang lain. Sebelum masyarakat tu kita, adakah dengan akidah yang kita dah belajar ni, kita dah berubah satu keadaan yang dulu kita tak apa benda, sekarang ni kita dah kenal lah Allah Tuhan semesta. Apa yang kita dah berubah? Apa yang dah berubah? Ada tak? Kalau tak ada, melubah akidah lagi. Baru ubah pakaian. Dulu tak pakai burdah, sekarang pakai burdah. Bukan pakai burdah, pakai mask. Tu pun pasal wajib. Tak ada mask tu, wajib buka. Dibukanya. Pun pasal tudung siapa? Semua orang pakai tudung. Satu dia pakai tudung. Dia malu. Dia seorang tak pakai. Rupanya pakai tudung pasal malu. Rupanya pakai tudung siapa? Rambut macam mantu raya. Pergi kedai rebonding pun tak mau lurus-lurus duk kerintin. Lepas tu pakai tudung siapa? Tak nak tunjuk rambut rupa hantu raya tu. Pakai tudung lawa pula tu ya. Pakai purdah Arab, ada tudung New Lofa, apa benda nama tu? Tudung ikan bawai, tudung ikan telapia. Nombor nama gitu kan. Tudung ikan, ikok, apa nama tu? Pakai punya lawa punya. So, rupanya kerana kecantikan satu dia pakai tudung. Nak menyembunyikan kuduknya opel dia tu. Kulit pun berkedut. Banyak jerawat. Muka pun ya tu kan. Orang pun tengok meluat. Satu dia tutup muka dia. Itu punya. Sikit lah saya usik gitu. Belum faham lagi la ilaha illallah tu. Belum ni. Itu kat perempuan. Orang lelaki macam mana? Siapa jubah korban? Sabit duduk dari Furqan. Kena pakai jubah putih. Kalau pergi kat luar lagi, tak payah pergi kat luar. Sehari pukul 12.30 kita tengok rupa asli dia. Tak ada lah macam ni. Kopiah pun tak lekat kepala. Siap buat rambut. Bukan nanti pergi balik rumah. Bukan nanti naik bas. Bukan jumpa sama geng. Keluar ni 12.30 ni. Habis waktu yang kena pakai uniform macam ni. Hancur lah. Siapa tu saya tak tahu lah. Yang terasa pula. Muka lain jadi orang ni. Saya nak cerita apa ni? Belum berubah lagi. Pasal kita belum ubah. Kita baru ubah zahir. Kita belum berubah hati. Hati tu belum lagi. Untuk ke agama ni. Agama ni dia jadi make up kat luar je. Itu sana. Kita balik main sini pula. Tu yang pakai burdah lawa-lawa macam mana? Cik. Ni pakai apa? Monopod tu.
Tak set. Okey, lagi. Butuh bubuhlah gambar, daun geladi lah, apalah. Tak nak tunjuk rupa, padahal dia nak tunjuk rupa dia ke orang tu. Dia bukan orang sini. Orang sini bukan gambar kan? Bukan. Afrika sana. Rasulullah berjaya ubah lah. Sampai orang perempuan zaman Nabi bila keluar rumah, khasnya orang Ansar, Rasulullah pernah puji dalam hadis dia, kata dia, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar. Orang perempuan yang paling baik ni, kata dia, orang perempuan Ansar, orang perempuan ahli Madinah. Ini sebaik-baik orang perempuan. Kenapa? Bila dia keluar rumah, macam ada seekor burung gagak, ada burung gagak atas kepala dia. Gagak atas kepala ke? Apa saja? Dia akan pakaian yang hitam, gelap, legap, tak menarik perhatian, tutup. Tak nak bagi langsung orang yang tak sepatutnya tengok dia untuk tengok dia. Badala jawraha bil insafi. Lagi. Wa khusyunataha bil layni. Dan Rasulullah berjaya menukarkan khusyunataha. Khusyunah, khosyan, maksudnya kasar perangai dan kesat tutur katanya satu umat tu, Rasulullah boleh tukar bilayyin dengan lemah lembut. Perangai jadi selembut-lembut manusia. InsyaAllah. Asalnya kasar, bengis, terus jadi selembut-lembut manusia. Kisah masyhur kita ambil lah kan, kisah sahabat pun sebut berkat, sebut kisah sahabat ni. Mudah-mudahan ada perubahan satu kita. Sayyidina Umar. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Kisah tak mana? Bila dia dengar adik dia masuk Islam, macam mana? Dengan pedang tersisip di pinggang. Aku nak bunuh dia. Bunuh ke? Kan? Nisbah hidayat apa satu hal. Tapi nak kata Rasulullah berjaya menukar satu umat yang asal dia punya bengih, ganas. Bila dengar ayat Qurannya, bertukar tu karakter. Dengar pedang tu, jatuh pedang. Bertukar tu. Saya pun tak boleh buat. Itu berlakon boleh dah. Betul-betul berlaku depan mata. Macam mana keadaan Rasulullah? Macam mana? Mesti special ni. Mesti dapat bantuan hebatnya daripada Allah Ta'ala. Wajahlaha bil ilmi wal ma'rifah. Dan Rasulullah berjaya menukar dengan format yang diajar pada para sahabat dan umat Islam pada zaman tu. Sampai sekarang ni, prinsip Rasulullah ni dia bertukarkan jahilnya umat tu, sampai tak kerti baca, dasarnya tak kerti baca menulis, tukar tu bil ilmi wal ma'rifah, dengan pengetahuan, wal ma'rifah, maksudnya, dan kenal sekenal-kenalnya, kenal dengan mendalam dan penuh teliti. Yang tu kot bahasa terjemahan wal ma'rifah. Saja nak mempelbagaikan bahasa dan haluskan bahasa terjemah ma'rifah tu kan. Bukan saja ilmu tapi ma'rifah. Yang tu yang saya sebut tadi. Kalau kita tengok sejarah umat Islam ni, selepas zaman sahabat ni, berbilang mereka berakidah ni zaman tabi'in. Selepas zaman sahabat ni, maksudnya zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, berlaku krisi macam-macam tu satu hal lah. Tapi zaman tu asalnya umat Islam ni hanya reti umumnya dalam beragama, sampai pandai dalam seluruh bidang kehidupan. Engineering, jam, kuman, apa saja, ilmu apa, fizik, kimia, biologi, astronomi, biologi, semua orang Islam adalah sebagai pengasas yang mereka lah peneroka yang terawal, meneroka segala ilmu-ilmu yang ada dalam dunia. Siapa dia punya pengasas dia? Yang tukar ni Rasulullah SAW. Kalau tak ada umat Islam yang bernama Al-Jabair, dia buat Al-Jibra tu, tak jumpa kita Enset. Enset tu tak ada. Macam mana boleh? Dia prinsip Al-Jibra, trigonometri kan. Sin, cos, tangent yang kita belajar dalam matematik tu, asalnya daripada orang Islam. Macam mana sin, cos, tangent tu boleh macam ni? Apa kaitan dia? Panjang saya nak syarah tu.
3 hari 3 malam kena bagi kursus tu je. Apa cerita ni? Tak payah cerita tu. Saya nak tunjuk kata Rasulullah hebatnya dia itu. Dan daripada ilmu dia, orang Islam mula teroka ni, orang kafir ambil, dia advance lagi, sampailah apa yang kita tengok sekarang. Pasal orang Islam, masalah dia tak mana? Bila dah belakang ni, orang Islam, ilmu agama pun dia tinggal, ilmu akademik pun dia tinggal. Habis, lingkup habis semua. Orang Islam jadi bodoh lah. Jadi bodoh balik. Kalau ikut asalnya, orang Islam lah jadi pelopor dalam semua bidang ilmu. Saya nak syarah pun saya tak hafal semua nama-nama tokoh-tokoh siapa ni. Tapi jangan tak tahu semuanya asal berpunca daripada orang Islam. Cuma kita kadang-kadang telah diracuni nama-nama orang putih. Kalau saya tanya, mesti jawab nama orang putih. Siapa yang mula-mula buat jalan raya? Tak tahu juga. Bukan siapa tu? Samir Belu. Bukan. Samir Belu lah buat jalan raya. Siapa yang buat kapal terbang? Oliver adik-beradik kan? Adik-beradik Oliver kan? Siapa yang buat jalan raya? Tanya jalan raya tadi. Jalan raya siapa? Saya pasal saya hafal satu saya nak tanya. Dia orang tak hafal macam pasal. Siapa? Pandai. John Macadam. Betul lebih kurang itu lah bunyi. Betul kan? Ada orang angguk tu okey. Tak silap saya sebut. Siapa yang mula-mula buat wireless? Bel lah kan? Alexander Graham Bell lah. Siapa yang mula-mula cipta lampu? Semua nama orang putih. Nama orang Islam macam tak ada. Orang Islam ni macam tahu. Duk pergi masjid, pergi surau, zikir, selawat. Itu lah. Nanti. Zikir, selawat tu memang kerja kami. Tapi tak bermakna kami ketinggalan dalam bab ilmu. Bukan makna tak erti dalam bab tu. Dengan sebab zikir dan selawat tu, kenal Allah, kasih kepada Nabi, Allah Ta'ala buka ilmu tu. Satu. Pasal kenal sangat makhluk. Dengan makhluk ni, makin mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Satu, mereka boleh teroka alam yang Allah Ta'ala bagi jadi ni untuk makin mengenal siapa pencipta alam. Okay. Sikit lalu ke sana. Jadi yang meneroka tu asal orang Islam. Tapi orang putih pandai. Nama orang Islam ni semua dia tenggelam kan. Dia buah semua nama dia. Yang hebat semua dia buah nama dia. Nama orang kafir. Buah pergi tu sekali lalu. Tapi orang yang mula-mula mengasas daripada jahil, daripada ilmu dan dapat ilmu yang mendalam ni adalah Rasulullah SAW. Tentu kalau ada penulis daripada orang putih sendiri, saya tak ingat siapa nama-nama bergarang ni orang ni. Dia kata kalaulah tak ada Muhammad datang kata dia ke alam dunia ni, nescaya tidak akan ada perkembangan sains macam mana yang ada sekarang. Sampai dia orang berani hujah itu. Kita orang silap pun tak berani nak dakwah itu. Orang putih cakap itu. Pasal dia tahu datang ilmu ni semua daripada siapa. Wa'adawataha bil mahabbati wal ulfah. Dan Rasulullah telah menukarkan adawataha, permusuhannya umat tu. Tapi dia guna adawataha tuhu patutnya ha lah. Wa'adawataha, dan permusuhannya umat Rasulullah boleh tukar bil mahabbah dengan perasaan kasih, wal ulfah dan berjinak-jinak antara satu sama lain. Asal lugah macam tu, bahasa ulfah jinak. Itu nama alif jinak. Kalau alifun muallafah, wal muallafati qulubuh, orang yang dijinakkan hati. Jadi mana alifun, maksudnya orang yang jinak. Muallafah, ulfah jinak. Bahasa mudah asal macam tu. Rasulullah boleh tukar orang yang suka bermusuh kepada suka berjinak-jinak dan kasih sayang. Sikit kalau kita tengok sejarah. Sejarah yang saya ngaji dulu, saya boleh cerita lah. Saya bukan pakar sejarah. Ada sejarah tak berminat pun. Sikit yang setakat saya ingat. Rasulullah sebelum dia hijrah ke Madinah, Madinah ni terkenal dengan dua kaum besar. Siapa dia? Musyrikin. Bukan, dia ada dua kaum terbesar Madinah. Siapa? Aus, Khazraj. Aus dan Khazraj ni sebelum Rasulullah datang, kalau ikut pakar-pakar sejarah kata, mereka ni telah berperang dalam tempoh selama 500 tahun. Wow, lama je. Yang cerita 500 tahun ni sampai
Beranak-beranak aja, laki perempuan semua dia ajar perang. Aus dan Khazraj ni punya lama dah hidup di Madinah ni, perang. Jumpa ni tak pernah nak berkawan, jumpa je musuh. Bayang tengok, beranak-beranak dah ajar berperang. Kecil-kecil umur 7 tahun pandai main senjata. Aus dan Khazraj ni. Rasulullah datang macam mana? Bersaudara. Bersaudara. Memang ulama saya sebut. Datang ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi kuntum a'da'an wadhkuru id antum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Nak sebut ayat Quran yang cerita Aus Khazraj ni, antaranya tu macam mana bila Rasulullah datang ke Madinah ni, puak yang asal 500 tahun berkelahi ni, Rasulullah boleh berkawan kan. 500 tahun perang. Bayang, bukan 50 tahun perang, bukan macam UMNO PAS perang 50 tahun. Pergi tu Rasulullah ni orang yang 500 tahun perang. Sekelip mata boleh jadi baik. Sekelip mata bila Rasulullah hijrah ke Madinah, tak sampai setahun Rasulullah duduk, perang Badar. Perang Badar. Bila perang Badar, siapa nak bela Rasulullah? Orang Ansar lah besarnya. Yang Muhajirin pindah tak apa ramai. Yang ada Ansar ni, orang Madinah ni. Antara kalau atas faktor sejarah, sebab menangnya ahli Badar ni masih apa? Bayang tengok, besar-besar ni ahli pegang. Pegang, pandai pegang senjata. Tak payah pakai senjata, tangan kosong. Ya. Come here. Tombang 40 orang. Kita tengok cerita Bruce Lee je. Bohongnya Bruce Lee je. Sedap je bohong kau orang. Lagi dia saman kita pun tahu. Apa cerita ni? Saya nak tunjuk kata siapa Rasulullah tu dan para sahabat tu. Siapa Aus Khazraj tu. Atas faktor sejarah macam tu lah. Atas faktor kita sebut menang tu pertolongan Allah Ta'ala. Tu syukur. Itu memang dah mesti Allah Ta'ala tolongnya. Tapi atas faktor fizikal ni, kenapa menyebabkan kemenangan tu? Asal mereka ni adalah dah dilatih daripada kecil hukum ketenteraan. Siap. Datang pula iman pula. Macam mana orang musuh 500 tahun boleh berdamai, boleh berkawan. Kita kalau Malaysia macam mana? Asalnya satu rumpun Melayu, pecah lah ni berapa parti lah. Fikirlah saya sebut tu. Satu. Mula ni untuk jadi 46, 54, 63, 72. Benda tu. Dengar lah sebut lah api angka tu kan. Pecah lagi. Mula hak politik untuk NGO lah pecah lagi. Masya Allah. Dah pecah saja kita ni. Rasulullah asalnya pecah tu diimpun satu. Tu jadi kuat tu. Dan Rasulullah bertukar lagi muharabataha al-jawriyah bil salami wal aman. Rasulullah menukarkan muharabataha, apa sifat nak berperangnya ia umat ni, muharabah. Sifat suka berperang, Rasulullah tukar berperang al-jawriyah, jawri, sifat suka berperang yang zalim, menzalimi orang lain. Dalam perang kalah, bunuh, dicincang, lumat, kerat, habis. Kerat potong anggota, junjung pula atas pedang, usung atau negeri. Jahatnya jahiliah zaman tu sama macam tu. Ambil kepala orang dalam mati, potong, tetak, hirit, lepas tu ambil atau lembing, tocok, diulang, pusing. Macam tu. Bersorak macam tu. Rasulullah tukar mencantumnya masyarakat yang suka perang ni bisalam, dengan sejahtera, wal aman, dan sentosa. Tak ada langsung perang. Wa syiqa'aha bin na'im, dan Rasulullah menukarkan orang yang celaka ni, syaqi, orang yang celakanya umat bin na'im dengan dapat nikmat.
Orang yang celaka, yang dijauhkan daripada rahmat, dapat nikmat, dapat rahmat Allah Ta'ala. Lagi, wa dhalalaha bil huda. Dan Rasulullah telah berjaya menukarkan sesatnya umat bil huda, dengan petunjuk. Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Saya baca kitab macam ni, hamba kena ambil bahasa-bahasa Arab tu. Maksud apa? Ambil terjemah dia tu. Antara kaedah kita belajar dan faedah kita belajar bahasa Arab macam ni, bahasa Arab tu hampa belajar menyambil-menyambil kan. Belajar bahasa Arab ni bukan nanti duduk whiteboard. Kita sekarang belajar bahasa Arab ya. Apa ni? Mirwatun, misbahun. Kami di pondok Tok Guru dia tak ajar bahasa Arab macam tu. Dia ajar bahasa Arab macam ni. Baca terjemah, baca terjemah, baca terjemah, baca terjemah. Sampai istilahnya tak ada bahasa Arab yang kita tak tahu. Ya. Kalau belajar sekolah tak macam tu. Mirwatun, sa'atun. Ni mukabiratus saut. Benda sebut. Ni maktabun. Ni zahratun, wardatun, kelepang gelebuk. Itu ya. Baca kitab tak boleh. Ngaji kat pondok tak ada bahasa Arab yang tak tahu. Bayang tak? Pasal apa tu? Setiap inci tu belajar bahasa Arab tu. Belajar pula bukan bahasa bodoh-bodoh, dia ajar pula, tambah pula ajar. Kalau khas belajar dengan nahwu surah dia, ni i'rab dia apa, ni i'rab dia apa, ni apa, makrifah, nakirah, alilab, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat, isim makan, ni zaraf. Cerita satu-satu. Faham sebiji-sebiji. Jadi peringkat apa ni, ambil lah lughah dulu kan. Sirat apa, mustaqim apa, huda apa, ada mudah-mudah. Dah biasa dengar, alhamdulillah. Yang tu, sikit. Wa isyanaha bi ta'ati. Bahasa Arab lagi tu. Ku hampa suka dengan tajuk itu kot. Ini kita belajar bahasa Arab ya. Baik. Baik, sama tu. Wa isyanaha bi ta'ati. Rasulullah boleh tukar isyan daripada asa yang isyanan, derhaka yang umat, tukar daripada sifat derhaka bi ta'ah kepada taat. Umat jahiliah ni istilahnya memang orang suka derhaka. Mak bapak pun derhaka. Rasulullah bila dia datang, dia ajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahabat ni kenalnya siapa Rasulullah ni sampai bertukar langsung. Apa pun mesti akan rujuk ke Rasulullah dan akan istilahnya sanggup menebus diri asalkan dapat pada Rasulullah dapat terpelihara dan jangan dizalimi sehingga sanggup tergadai diri sendiri. Para sahabat dia punya faham ni ke Rasulullah ni. Jadi daripada derhaka dia jadi sangat taat. Rasulullah ni kalau sabda apa pun tak ada benda yang dia orang akan bangkang dan bersoal. Macam tu lah. Bayang macam mana nak tukar masyarakat yang macam ni. Memang pelik yang ada pada Rasulullah. Pelik, gharib sangat. Wa firqataha bil jamaati, dan Rasulullah telah menukarkan berpecahnya mereka ke umat ni bil jamaah dengan beri jamaah. Boleh berkumpul bawah satu kumpulan, bawah satu ketua pemimpin. Dan semua pengikut ni sangat patuh, taat dan beradab dan berakhlak. Pula tu satu acuan. Apa yang ada pada Rasulullah, itulah ada pada sahabat. Satu masyhur dengar Rasulullah dengan para sahabat ni, kalau dia duduk dalam satu umat, dengan bersama sahabat dia, kalau ada orang yang bukan daripada ahli Madinah datang menjumpa Rasulullah ni, dia tak boleh kenal siapa Rasulullah, para sahabat. Siapa? Dia akan tanya, ayyukum Muhammad? Siapa kalangan kamu ni Muhammad? Siapa? Siapa? Tak ada beza antara sahabat dengan Rasulullah. Apa yang ada pada Rasulullah nisbah akhlak dan tingkah laku, macam itulah akhlak dan tingkah laku yang ada pada sahabat. Macam mana fizikal Rasulullah, ada janggut, berambut. Kalau rambut Rasulullah panjang macam ni, rupa macam ni pun, macam itulah rupa Rasulullah. Rupa Rasulullah macam itulah rupa para sahabat. Tiru sebiji akhlak dan peribadi. Kalau Rasulullah macam ni, sahabat pun macam tu. Sampai dia orang tengok, ini manusia apa ni, klon serupa ya. Apa keluar serupa? Perangai serupa, akhlak serupa, tingkah laku serupa, cara bercakap serupa, sopan santun dia serupa, perangai serupa, iman serupa, janggut serupa. Bangsa apa ni?
Sampai tanyalah nak kenal Muhammad. Ayyukum Muhammad? Siapa Muhammad? Kata Rasulullah, ana huwa. Akulah Muhammad. Nak kata taatnya mereka, ikutnya mereka akan Rasulullah ni. Wa dha'faha bil quwwah, dan Rasulullah telah menukarkan lemahnya umat, tukarkan dia bil quwwah dengan dapat kekuatan. Laki, perempuan, hamba, kanak-kanak asalnya dizalimi, dapat Islam macam mana? Masya-Allah. Orang perempuan walaupun perempuan tak akan menyerah begitu saja, melainkan dia akan tunjukkan kejantanan dia. Orang perempuan tunjuk kejantanan. Ya. Kami perempuan mungkin lembut dari segi perkataan dan fizikal, tapi semangat kami kental. Walaupun dibunuh tak akan tukar akidah. Dibunuh pun tak apa. Dhaif tukar jadi kuat. Hamba bila mirabah, walaupun hamba bawa perintahan orang masuk Islam, beriman dengan Rasulullah macam mana? Tak akan bertukar akidah. Dia tak iman, dia yakin daripada Allah Ta'ala. Rasulullah macam mana dia boleh tukar macam tu? Hebat tu. Satu, kalau tengok hebat tu, soal kita boleh dapat tak hebat tu? Boleh tak? Nak dapat betul-betul punya sahabat tak boleh. Tapi masih boleh belajar ke kehebatan yang ada pada sahabat dan transfer kat kita? Boleh? Boleh. Nak belajar apa kan? Kena duduk di bawah asuhan guru yang asuh akidah ini. Besar sekali akidah. Akidah kalau tak ada, usah habis. Kalau duduk dalam parti pun asal-asal duduk depan, dia boleh lompat. Piu. Terjadi kobol. Piu. Sampai kena buat pilihan raya Dah pilihan raya pula tu. Sampai bawa beres bawa balik pula tu. Tu saja mesti tanda sikit. Ada orang yang duduk barisan hadapan. Itu piu buat parti lain. Pula. Duduk barisan hadapan tu, kita pun tak daftar parti. Contoh, dia duduk barisan depan, depan ni. Dia boleh buat parti lain. Dah lah duduk parti lain. Dia maki pula parti yang dia duduk dulu. Rasulullah macam mana? Tak ada Dia boleh tukar masyarakat yang tak kerti apa ni. Duduk dalam Islam ni, hidup mati aku kerana Islam. Jangan, kau nak maki aku tak apa, tapi jangan maki Islam. Macam tu. Kau nak bunuh aku satu hal, tapi kau jangan usik nak mati dan bunuh agama Islam. Kau nak tak suka aku tak apa, tapi jangan tak suka dengan Islam. Nak tak suka dengan aku tak apa, jangan tak suka Allah Ta'ala dan Rasul, jangan tak suka Islam. Dia punya akidah best. Wa khiyanataha bil amanati, dan Rasulullah telah menukar khianatnya umat tu bil amanati, dengan sifat amanah. Khianat boleh tukar jadi amanah. Dia apa punca dia? Iman. Itu kan? Punca dia akidah betul. La ilaha illallah. Cuma kita sebut ke la ilaha illallah, tapi tengok sopleh je, apa masalah ni? Ada benda yang kita rasa kita dah faham, rupanya tak faham lagi sebenarnya. Yang tu yang kena belajar. InsyaAllah kita makin faham, makin kita boleh rasa sesuatu perubahan pada diri kita, khasnya hubungan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita urusan tu, lembutkan hati senubadi kita, dapat betul-betul macam mana Rasulullah ajar ni. Kalau tak dapat exactly pun, tapi sekira-kiranya memang akan ada sesuatu kat kita bila kita faham akidah, hubung dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni, akan ada sesuatu kat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuningkan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa fuhsyaha bil iffati wassiyana. Dan Rasulullah boleh tukar lagi. Fuhsyaha, kejinya, suka minat pada benda yang kejinya umat. Umat ni suka buat benda keji-keji. Benda yang istilah keji sangat, huduk sangat, rupa je perangai ni. Rasulullah ubah bil iffah wassiyana. Semua sedap-sedap bahasa dia pakai. Rasulullah ubah bil iffah dengan sifat iffah. Afifah, iffah, afaf, ifafah. Mana sama tu? Apa nak ifafah ni? Menjauhkan diri daripada perkara yang keji-keji,
yang tak elok kan. Tu istilah ifah. Perangai, tingkah laku, gelak, macam-macam hal lah. Dia ada perasaan ifah, pelihara diri. Satu doa antara yang diajar kita minta kita Allah wattuqa wal afaf. Dah sebut depan tu lagi beladuk pula kan. Wal afaf, minta afaf wal ghida. Minta ifah. Terjemah asal ifah ni pelihara diri daripada benda yang keji-keji. Tak suka lepak tepi jalan, jadi muka tembok, muka pot. tak suka lepak, tak suka upload gambar dalam Facebook. Pada dia tengok, apa tengok ni? Meluat aku tengok. Sikit tu gedi ambil gambar apa dalam Facebook. Muka gambar Facebook. Dia ada Dia boleh rasa yang tu keji je. Ada orang tak ada, ya Facebook ni tu lah populariti. Tengok gambar tu, ambil gambar Facebook ni handsome lagi, muda lagi. Orang semua kenal, tambah pula terbaik ustaz, handsome lah ustaz. Tu kembang tak kira lah. Orang yang faham dia akan tahu ni semua keji, dia ada ifah. Dia tak mau gambar-gambar. Wasiyana dan siyana, sana yasunu siyanatan, sebenarnya memelihara diri. Dia ada sifat yang pelihara diri daripada terjebak pada benda-benda yang keji. Lagi, waqad kana indaha min hamidis syama'ilil karami. Yang tu dia nak berubah uslub sikit. Situ dulu. Waqad kana. Jadi kita nak belajar tu banyak. Kalau dengan nisbah pendekatan hari ni, pasal kita kitab ni agak sederhana saiz dia, bukanlah terlalu nipis, taklah terlalu besar kan. Jadi ada peredahan bahasa nak ambil tu, nisbah kita punya pelajaran itu nak ambil akidah kat Rasulullah. Dan apa yang pada Rasulullah ni memang pelik, supaya ada akidah kat Rasulullah, prinsip bahasa apa tu satu hal, faham Rasulullah macam ni. Lepas tu nak buat apa? Pelajaran akidah yang nak diambil, macam mana nak datangkan kasih kepada Rasulullah. Itu yang saya ada sebut pada selawat apa tu, akidah kita dengan syafaat Nabi SAW. Dengan apa kita belajar ni, dia adalah antara jalan untuk boleh makin kenal kita kepada Rasulullah. Ni sebab amal nak buat apa? Kena set harian, ada angka selawat yang kita kena habiskan. Nak tak nak, suka tak suka, kena ada angka untuk berselawat. Kena ada angka untuk berzikir. Pasal ni dia jalan untuk istilahnya tazkiyah nafsu. Yang tu kot bahasa dia. Apa istilah tazkiyah nafsu? Nak baikkan diri kita. Nafsu tu maksudnya diri. Nak elokkan nafsu kita yang jahat, yang suka buang masa, lara, merapu. Kaedah dia macam mana? Kena ada zikir, kena ada selawat, kena ada fikir. Khasnya fikir tu apa? Fikir macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala, taat dengan Allah Ta'ala, mentazim dengan Allah Ta'ala, merasakan fakirnya diri kita kepada Allah Ta'ala, dan menyedari, realizekan pada Allah Ta'ala ni, dialah yang memberi kita anugerah tak pernah putus, supaya datang perasaan mentauhid dengan Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat dia, sedar anugerah dia, tak khianat dengan pemberian dia. Dalam masa yang sama, kenal sebab kita dapat ni, sebab Nabi kita Muhammad SAW, dan nak ada perasaan cinta yang terbuat kira. Itu macam mana nak menjana ni. Jalan dia selawat. Kalau Ta'ala, jalan dia zikir, fikir. Ada pelajaran tauhid dah belajar, hadir. Zikir hati dengan hadir. Selawat pun dengan hadir. Hadir apa? Rasakan macam mana kehebatan Rasulullah yang dia rahmatul lil alamin. Mak ayah kita tak yang lahirkan kita, Rasulullah tak lahirkan kita. Tapi takkan ada mak ayah kita melainkan sebab ada Rasulullah. Nak faham kedudukan tu. Kalau mak ayah kita pun kita doa Rabbi fili wali walidayya, ke Rasulullah macam mana? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sekali lalu lah untuk menceritakan masalah macam mana nak boleh ada kasihkan Nabi, nak aturkan selawat setiap hari. Jadi mesti ada angka yang sentiasa dilazimi, jangan bagi kurang, bahkan setiap hari kalau boleh tambah lagi.
Terus nak tambah drastik, kot payah sikit kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Kalau selalu 100, tambah pula 120. Jangan kurang lah kalau dah naik tu. Kalau tengok tak stabil, 100 jangan kurang. Tapi biasakan buat 120. Dah boleh stabil, naik pula 130. Boleh naik lagi 140. Kurang takkan. Tapi yang dah ada, mesti jaga. Kurang tidak sama sekali. Tambah kalau kita ngapal Quran pun sama. Kalau dah hafal habis, kita ulang satu hari, katalah 1 juzuk. Kurang tidak akan. Tapi makin hari makin tambah. Makin hari tambah 2 juzuk. Makin hari tambah 3 juzuk. Makin hari tambah 5 juzuk. Tambah. Sampai macam mana Imam Syafi'i, satu hari 30 juzuk ulang Quran. Punca dia macam mana? Sikit. Tiba-tiba 30 juzuk, demam je. Zikir tiba-tiba 1000 macam mana? Demam je. Lepas tu tak zikir lah. Sekali lalu lah. Macam mana nak disiplin diri untuk melawan nafsu sendiri yang sentiasa liar daripada mengingat ilahi dan berselawat dan Nabi. Mudah Allah pelihara kita, mudahkan kita punya perjalanan ni. Jauh lagi perjalanan kita. Tapi mudah-mudahan Allah bagi hidayat, beri petunjuk untuk sentiasa melembutkan hati kita untuk boleh tauhidkan dia, insya-Allah. Soalan kalau ada, insya-Allah kita sambung lagi. Waqad kana indaha min hamidis syama'ilil karami. Ada soal? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.